Bila kita sebut tentang rumah pusaka, kita boleh takrifkan sebagai rumah peninggalan daripada moyang kita kepada ayah ataupun kepada datuk dan juga kepada nenek. So, misteri pasal rumah pusaka ni kebiasaan akan timbul sebab yalah, lebih-lebih lagi kalau rumah itu dah lama kita tak duduk, automatik akan ada penghuni di alam lain. Zudin, aku lebih kenali sebagai Abeding. Dia berkongsi tentang pengalaman dia, iaitu pada tahun 2002 mana dia balik ke Bacok Kelantan, iaitu di rumah pusaka dia sendiri. Sebelum tu aku nak cerita sikit dia punya background ataupun latar belakang rumah pusaka dia tu sebab rumah pusaka dia ni ada di sebuah kampung pedalaman. Dengan molek-molek rumah dia ni ada di sebuah kampung pedalaman. Rumah pusaka Abeding ni dia ada di hujung kampung sebab di kawasan rumah dia tidak akan ada penduduk lain. Itulah kita duduk rumah pusaka dia lah, rumah pusaka Abeding ni. Kita nak pergi ke rumah penduduk yang lain akan makan masa lebih kurang 3 minit kalau kita naik motor. Kalau kita jalan kaki lagi lama lah. Jadi Izzuddin ni dia balik ke kampung dengan dia punya adik-beradik dia kerana lama sangat tak balik kampung. Jadi dia orang ni macam plan lah untuk nak balik kampung. Okay, dia orang ni ada 5 beradik. Abeding ni yang paling bongsu, yang mana abang dia yang paling sulung sekali ada di kampung. Tapi bukan duduk di rumah pusaka tu dah, tapi dia duduk di rumah yang lain. Sudah pun ada anak, ada isteri apa semua. Jadi dia orang pun plan lah ramai-ramai dia punya abang dia yang lain. Okey, hujung bulan ni set kita semua balik kampung. Jadi dia orang semua setujulah. Maka bermulalah perjalanan dia orang ni masuk ke dalam kampung. Bila dia masuk ke dalam kampung ni, dia punya penduduk kampung ni macam pelik tengok. Kereta tak pernah nampak tiba-tiba masuk kampung. Dan kereta tu jesem pergi jauh. Datuk dia ni kita panggil sebagai Haji Lah dan juga Mek Munah. Ketiga itu ramai yang tengok kereta masuk pergi ke ujung kampung. Jadi mereka expect okey ni adalah anak cucu dia. Jadi mereka ni siapalah di kampung ataupun di rumah pusaka dia. Bila Abeding tubik ni, Abeding ni dia rasa macam pelik sangat dah dengan rumah kat dalam rumah ni. Yalah, dengan rumah struktur rumah memang sangat lama sebab Abeding ni rasa macam memang tak sedap dah ketika itu. Tengok dengan dia punya kampung dia, kawasan dia pun semua dengan lampu, elektrik, jalan pun tak ada. Nak ataupun tidak, Abeding ni pun duduklah situ. Jadi pada malam tu sebab yang dijadikan cerita, Abeding ni duduk buah dengan dia punya abang sulung dia. Tiba-tiba bunyi ada benda jatuh atas atap ataupun atas zinc. Dup. Benda tu jatuh, lepas tu bergolek sebab apa hak pelik, bila dia jatuh bergolek tu, benda tu tak jatuh di atas sana. Biasa kalau buah ke apa-apa sekalipun kita akan dengar dia bergolek, jatuh, dup, ya ke bunyi jatuh ke tanah. Tapi kali ni dia tak bunyi benda tu jatuh. Jadi membuatkan dia orang ni macam stop kejap, dengar. Lepas tu abang ni pun dengar. Jadi abang dia ni pun dia tanyalah abang dia, bunyi gapo tu bang? Jadi abang ni pun kata, tak ada gapo, biasalah di sebelah rumah kita kan ada pokok jambu dia. Yalah, ada pokok jambu. Pokok jambu tu hak nenek tu kita nak tanam apa semua, mungkin bunyi buah jambu lah kot. Jadi abang ni dia nak sedapkan hati adik dia. Dia pun sambunglah balik buah, duk buah cok, tiba-tiba bunyi sekali lagi. Bunyi benda jatuh di atas atap. Kali ni sebab bunyi tu memang sangat-sangat kuat menyebabkan ke semua adik-beradik dia ni mari ke ruang tamu semua. Itu bunyi dum. Tapi sekali lagi sebab benda tu dia tak bunyi benda, seolah ada benda yang jatuh. Jadi menyebabkan Abeding ni dia tubik bawa dia punya torchlight dia, suluh tengok. Takut-takut ada benda-benda lain. Dia tengok benda tu kosong, tak ada apa-apa. Kata penduduk kampung, di rumah ataupun di atap di rumah pusaka yang diduduk sekarang ni ada pocong. Dia bila dia dengar benda tu bergolek, bermakna itu bukan buah ataupun apa, tapi itu adalah pocong. Dia punya bunyi tu guys, bukan hari yang pertama dah. Memang setiap malam dia duduk situ, memang dia akan dengar bunyi macam tu. Pada hari yang lain pula, Abeding ni dia sakit perut. Lalu dia tersedar lebih kurang dalam pukul 2.30 pagi sobat. Cuba bayangkan pukul 2.30 pagi, tiba-tiba mu sakit perut, mu sedar. Di rumah pusaka ataupun di rumah yang kampung, sebab rumah-rumah yang dulu tandah ni mana ada dalam rumah, tak ada. Tandah ni dia akan ada di luar rumah. Jadi mu nak pergi ke tandah tu kita akan rasa macam takut lah sikit, betul tak? Tapi Abeding ni dia sama yang sakit perut tu, kan kita nak teher sampai pagi. Abeding duduk dalam tandah macam biasa, tiba-tiba bunyi macam orang ketuk.
Dia betul kan? Tapi benda tu ketuk tu kuat. Dia macam seolah ada yang tumbuk 2 kali. Bunyi dep tumbuk. Jadi Abeding ni dia punya nak tahu siapa dia pun gitar dekat dia punya tandah. Pitu. Dia punya tandah dia tu dia buat daripada zinc ataupun atap zinc, dan atap-atap tu biasalah dia akan ada lubang-lubang sikit untuk dia boleh tengok. Jadi bila Abeding ni dia tengok, dia nampak tak ada orang kosong pun. Jadi Abeding pun macam biasa sambung. Duduk dia punya tempat sekali lagi. Tiba-tiba bunyi lagi sekali pak. Tapi kali ni dia ketuk banyak kali. Ketuk. Menyebab tu jugalah Abeding sekali lagi tengok kita. Saya mula tahu apa yang dia nampak. Dia nampak satu tubuh yang besar berbulu, mata merah, sedang main duduk depan tandah dia. Duduk main gimari depan tandah dia. Menyebabkan Abeding ni rasa macam dia macam tak percaya dengan apa yang dia nampak. Ketika itu dia memang sangat-sangat takut. Dia terus buka pintu sambil tepik dan panggil dia punya abang-abang dia hak lain. Jadi abang dia ni semua tu big. Lalu Abeding ni peluk abang-abang dia hak lain, dan abang-abang dia hak lain pun mengucap apa ni mengucap, menyebabkan di situ Abeding pun pesel guys. Selepas Abeding bangun daripada pesel dia, ramai kakak dia ataupun abang dia hak lain nak tahu apa yang menyebabkan menjadi takut sangat. Jadi Abeding ni pun cerita sikit-sikit dia nampak sikit-sikit apa semua. Abdullah pun mari. Jadi Abdullah ni pun cerita sebenarnya dia masuk part cerita dia. Sebenarnya di rumah kita yang kita duduk sekarang ni, di rumah pusaka kita duduk sekarang ni adalah ada penghuni lain yang duduk di tempat kita sekarang ni. Apa yang mu dengar? Dia pun tunjuk ke Ding. Abeding lah. Apa yang mu dengar Ding? Masa bunyi atas-atas itu bukanlah buah jambu ataupun bukan punya apa-apa. Di atas itu adalah bunyi pocong. Macam setiap hari bergolek. Penduduk kampung memang dah selalu nampak benda-benda macam tu. Itulah yang menyebabkan penduduk kampung ni takut untuk mari ke hujung kampung, lebih-lebih lagi untuk mari ke rumah kita. Dan juga apa yang mu nampak di tandah itu adalah hantu raya. Itu Black Air ataupun hantu raya yang memang orang lepas dah. Di kawasan tempat dia punya rumah tu guys, tempat orang buang saka, tempat orang buang hantu pun semua di kawasan itu. Itulah yang menyebabkan di kawasan itu memang ada penghuni dari segi alam lain.